Sayalah Puteri Delima. Assalamualaikum, hi and welcome back to my channel. Untuk video hari ni, aku akan menceritakan tentang kisah penghuni misteri di Gunung Jerai, Gurun, Kedah Darul Aman. So, tanpa melengahkan masa, let's move to the video. Katanya, pengunjung yang ingin mendaki Gunung Jerai dinasihatkan supaya tak bercakap besar dan mempunyai niat yang baik ketika nak mendaki Gunung Jerai. Kalau mereka melanggar pantang larang ni, mereka akan ditimpa musibah dan berkemungkinan besar akan sesat dan tidak akan menemui jalan pulang. Hampir jam 8 malam, dua orang gadis ni terus berkeliaran di puncak Gunung Jerai. Mereka tercari-cari seseorang. Di puncak gunung tu, kedua orang gadis ni telah menemui seorang lelaki bernama Encik Ramli. Dia bekerja di sebuah organisasi yang terletak di puncak Gunung Jerai. Sudah hampir 20 tahun beliau kerja dekat situ. Abang, kami nak bermalam dekat sini, di Padang Tok Syekh. Boleh tak? Tanya salah seorang daripada mereka. Namanya Rashidah. Kawasan padang yang ditanyakan oleh gadis tersebut adalah sebuah tempat lapang di puncak gunung tu. Ia dipanggil Padang Tok Syekh. Cik Ramli pun pelik melihat telatah dua orang gadis ni. Biasanya, orang yang nak berkemah atau berkelah dekat situ memang akan bertanya dan meminta kebenaran daripada beliau dahulu. Boleh atau tidak, beliau yang akan putuskan. Tapi kali ni beliau terpaksa menegar sebab tak manis anak gadis bermalam dekat situ. Beliau pun suruh kedua-dua gadis yang bertelekung tu balik je. Tapi gadis-gadis tu tak nak balik. Tolonglah bang, malam ni je. Lepas ni kami janji kami tak akan datang balik, kata Rashidah. Encik Ramli tetap dengan keputusannya. Berulang kali dia fikir, gadis-gadis ni tak takut ke dengan gunung tu? Gunung ni bernyawa, banyak menyimpan misteri yang tersembunyi. Orang-orang di Gurun, Kedah, semuanya tahu yang puncak gunung tu adalah perkampungan bunian. Di puncak tu ada sebuah kerajaan besar. Ada istana dan pemerintahnya. Juga ada kampung-kampung dan rakyat jelatanya. Jadi, tak perlu gadis-gadis tu nak bermalam kat puncak gunung tu. Bahaya, nanti disorok dengan orang bunian. Tapi berulang kali beliau menghalang, ada je alasan yang diterimanya. Kami dah janji dengan Tok Wan nak datang malam ni. Bolehlah bang. Rashidah merayu lagi. Tok Wan mana pula ni? Fikir Encik Ramli. Ada sesuatu yang tak kena ni. Cepat-cepat dia mengamati wajah gadis-gadis yang bertelekung tu. Air muka mereka berdua manis dan berseri. Berumur sekitar awal 20-an. Salah seorang daripada mereka senyap je. Hanya Rashidah yang bersuara. Pada pandangan Encik Ramli, gadis-gadis ni bukan jemaah makhluk halus. Bukan, mereka bukan orang bunian. Tolonglah bang, Puteri dah mimpi semalam. Tok Wan nak datang malam ni. Puteri dah janji dengan Tok Wan, kata Rashidah lagi. Puteri? Siapa Puteri? Fikiran beliau makin celaru. Siapa gadis-gadis ni sebenarnya? Kenapa lain sangat cara percakapan diorang? Encik Ramli ni pun cuba menakut-nakutkan mereka. Encik Ramli kata hutan tu penuh dengan binatang buas. Di sekitar gunung tu dah ramai orang yang kehilangan nyawa akibat diserang oleh gajah meroyan, harimau atau dibatuk ular dan kalajengking serta bisa lipan bara dan binatang-binatang buas yang lain. Tak mengapa bang, Tok Wan ada. Tok Wan boleh halau semua binatang-binatang tu. Puteri pun ada, jawab Rashidah. Encik Ramli rasa makin pelik dengan percakapan gadis tu. Siapa Tok Wan? Siapa pula puteri tu? Tiba-tiba ada suara aneh hinggap dekat telinga Encik Ramli. Seakan ada orang meniup-niup telinganya dan berulang kali suara tu menyebut Puteri Delima. Puteri Delima? Puteri Delima? Beliau terpaku. Siapa yang bercakap? Darahnya mula berderau. Puteri Delima mana pula yang nak datang? Fikir Encik Ramli. Sayalah Puteri Delima, kata gadis yang duduk di sebelah Rashidah. Gadis yang senyap daripada tadi tu mula bersuara. Matanya berkilat kemudian tersenyum lebar dan ketawa. Saya nak jumpa Tok Wan. Saya nak jumpa Tok Wan, kata gadis yang tak putus-putus senyum dan memandang Encik Ramli. Encik Ramli tergamam. Terus dia benarkan gadis-gadis tu pergi ke Padang Tok Syekh sebab gadis tu bukan lagi manusia biasa. Mereka dah dirasuk dengan bunian. Encik Ramli terpaksa mengikut permintaan mereka. Esoknya Encik Ramli diberitahu oleh kawan-kawannya, dua gadis tersebut ada berjumpa dengan orang-orang yang bekerja di sekitar gunung tu. Malam tu juga gadis-gadis tu dapat berjumpa dengan Tok Wan yang dimaksudkannya. Katanya Tok Wan tu seorang lelaki tua dan berserban hijau. Mereka berjumpa di Padang Tok Syekh. Peristiwa ni berlaku kira-kira 3 tahun yang lepas.
Pada pengalaman Encik Ramli, apa yang diorang nampak tu adalah kelibat orang Bunian. Kawasan Padang tu adalah salah satu daripada penempatan mereka. Hutan rimba keliling Padang dan kawasan air terjun yang berhampiran juga adalah daerah kerajaan Bunian. Dulu ada sekumpulan remaja yang ternampak istana Bunian kat tepi air terjun dekat situ. Nasib baik diorang cepat-cepat lari. Kalau diorang masuk ke kawasan istana tu, mungkin diorang semua akan hilang dibawa ke alam gaib. Orang-orang Bunian ni memang cantik menawan paras rupa mereka. Yang perempuan cantik dan yang lelaki kacak. Ramai pemuda dan gadis yang mudah jatuh cinta bila melihat mereka. Pemuda dan gadis akan mengikori mereka hingga ke dalam hutan dan akhirnya ramai yang tersesat. Ada juga yang terus hilang di dalam hutan rimba tu. Sampailah sekarang tak dijumpai. Air terjun yang terdapat di situ dipanggil Tasik Lima Beradik sebab ia adalah tempat 5 orang puteri mudian bermandi-manda. Puteri-puteri tu diceritakan terlalu cantik, tiada tandingan berbanding dengan kecantikan manusia. Siapa yang terpedaya pasti akan lenyap ke alam Bunian, kemudian hilang dari alam maya. Di pinggir air terjun pula terletak Istana Bunian. Istana tu tersegam sangat indah. Di sekelilingnya ada perkampungan Bunian. Encik Ramli memberi amaran kepada pengunjung, jangan dekati istana dan perkampungan tu. Beliau juga mengingatkan kepada para pengunjung jangan sesekali bercakap besar, takbur dan riak. Kalau tak, nanti dapat kecelakaan. Tambah lagi jika buat perkara tak elok, bala mungkin akan menimpa. Kalau ada apa-apa perkara pelik berlaku, jangan tegur. Lebih baik diam. Kalau nampak benda-benda ganjil, tinggalkan. Ini kampung Bunian, pesan. Gunung ni selalu mengambil nyawa manusia yang berniat tak baik. Nama gunung tu Gunung Jerai. Orang-orang di gurun Kedah Darul Aman sentiasa berhati-hati bila ke sana. Kalau ada orang luar nak ke gunung tu dan berjumpa Encik Ramli, dia akan berpesan, hati-hati, jangan main-main dengan penunggu Gunung Jerai ni. Tempat ni keras. So, apa pendapat korang dengan cerita aku hari ni? Di setiap pegunungan yang ada, mesti akan menyimpan 1001 rahsia. 1001 misteri yang tak dapat diungkap sehingga ke hari ni. Mana-mana orang Kedah yang tahu lebih banyak tentang kisah Gunung Jerai ni, boleh komen dekat bawah. So, itu je video aku untuk hari ni. Thanks for watching and see you guys on my next video. Bye!